hanya buatku asyik memikirkan dirimu. Kau mama susun silang kata yang terakhir untukku sekian lama ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Petro Team akan membentangkan tugasan perkumpulan kami, iaitu media sosial mempengaruhi semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Isu ini dipilih oleh kami adalah kerana menurut Nadia Fauzi pada tahun 2017, beliau telah menyatakan bahawa media sosial telah memainkan peranan penting di dalam pengembangan isu semasa tanah air. Kenyataan ini juga disokong oleh Aisyah Zainal pada tahun 2021, yang mana beliau menyatakan bahawa media sosial telah menjadi platform utama bagi memangkin semangat patriotik rakyat Malaysia. Maka dari situ kami telah menjalankan kajian lapangan ini bagi mengupas persoalan yang utama, iaitu semangat yang semakin tipis dalam kalangan masyarakat saban hari. Objektif pertama bertujuan mengenal pasti peranan media sosial dalam meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Manakala objektif kedua meninjau bentuk kandungan media sosial yang mampu mengukuhkan semangat patriotik dalam kalangan orang awam. Lokasi kajian telah dipilih oleh para pekaji ialah Kampung Gong Pak Jin yang terletak hanya kira-kira 5 km dari Yuniza. Rata-rata penduduknya menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Perkara ini selari dengan tajuk kajian kumpulan kami. Kaedah yang kumpulan kami gunakan dalam kajian ini ialah dalam bentuk Google Form yang memudahkan responden untuk mengisi borang kajian dengan hanya menggunakan telefon pintar mereka. Kemudian kita ke bahagian dapatan untuk demografi. Para pengkaji mendapati kumpulan umur yang paling ramai ialah daripada golongan 18 hingga 29 tahun dan yang paling sedikit ialah kumpulan umur 50 tahun ke atas. Perkara ini menunjukkan golongan penduduk Kampung Gong Pak Jin yang berumur 18 hingga 29 tahun paling ramai yang menggunakan media sosial. Seterusnya, golongan perempuan yang paling ramai iaitu sebanyak 24 orang yang telah terlibat sebagai responden kami berbanding golongan lelaki iaitu sebanyak 6 orang sahaja. Selain itu, kajian kami juga mendapati penduduk Kampung Gong Pak Jin yang paling banyak mengisi soalan sedik kami ialah daripada golongan pelajar iaitu sebanyak 18 orang dan yang paling sedikit ialah golongan yang tidak bekerja iaitu sebanyak 3 orang sahaja. Akhir sekali, kaum Melayu di Kampung Gong Pak Jin merupakan majoriti kaum yang mengisi kajian kami iaitu hampir 28 orang daripada 30 orang responden. Dapatan objektif 1 bagi komuniti Gong Pak Jin mendapati yang pertama, 100% memilih ya bahawa media sosial berperanan menjadi ejen penyebar dan penyampai tentang patriotisme dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, 93% memilih ya bahawa mereka pernah berkongsi kandungan yang bersifat patriotisme di media sosial. Yang ketiga, 90% memilih ya bahawa mereka menggunakan media sosial bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan. Dapatan bagi objektif 2 pula, seramai 30 orang memilih pasti bahawa mereka menyukai kandungan video yang menunjukkan pencampuran budaya dalam Malaysia. Yang kedua, seramai 28 orang memilih pasti bahawa mereka menggemari kandungan media sosial yang bertemakan cinta akan negara. Yang ketiga, seramai 25 orang memilih pasti bahawa mereka berpuas hati dengan kandungan melibatkan unsur patriotisme di media sosial. Seterusnya adalah perbincangan isu dan patriotisme bagi objektif pertama berdasarkan dapatan responden. Di sini, kita dapat lihat bahawa 100% responden bersetuju dan mengakui media sosial berperanan menjadi ejen penyebaran tentang patriotisme. Manakala 93% responden bersetuju media sosial digunakan untuk berkongsi kandungan yang bersifat patriotisme. Dari sudut pandang lain, 90% responden bersetuju yang media sosial ini mampu menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam jiwa rakyat pada hari ini. Dapatan yang diketengahkan tadi, para pekaji dapat menyimpulkan bahawa media sosial sebagai media utama pada masyarakat kini untuk mengekspresikan rasa cinta akan negara. Penduduk Kampung Gong Pak Jin jelas tentang media sosial sebagai media utama kepada masyarakat kini untuk mengekspresikan rasa cinta akan negara. Menurut Awani, bertarikh 15 Disember 2017, dia menyatakan bahawa media sosial telah menjadi satu keperluan kepada masyarakat sehingga semua urusan perlu menggunakan media sosial untuk menyelesaikan isu yang timbul. Hal ini dapat dilihat bahawa media sosial sememangnya mempunyai peranan sebagai ejen penyebar dalam pelbagai isu termasuk isu semasa dalam negara maupun luar negara.
Selain itu, hasil kajian menunjukkan media sosial juga berfungsi untuk memudahkan pencapaian dan penyebaran maklumat terkini terhadap isu negara kepada responden. Penduduk Kampung Kopak Jin mengakui pernah berkongsi kandungan bersifat patriotisme melalui media sosial peribadi mereka. Menurut liputan Awani pada 30 Januari 2018 menyatakan bahawa kekuatan jati diri yang ditunjukkan kepada rakyat Malaysia mudah dipaparkan melalui kandungan rasa cinta akan negara. Sebagai contoh, menyiarkan video dan poster tentang kemerdekaan. Berdasarkan objektif 2 iaitu untuk meninjau bentuk kandungan media sosial yang mampu mengukuhkan semangat patriotik dalam kalangan orang awam. Pengkaji mendapati bahawa 30 orang responden menyukai kandungan video percampuran budaya di media sosial, 28 orang responden gemar kandungan dan cinta akan negara dan 25 orang responden berpuas hati dengan kandungan patriotisme di sosial media. Seterusnya, hasil dapatan daripada data yang diperoleh mendapati bahawa pertama, media sosial membuka peluang kepada responden untuk memaknai hasil karya berunsurkan patriotik melalui video, gambar, muzik dan juga drama. Sebagai contohnya, penduduk kampung Gong Pak Jin lebih menyukai kandungan yang mempunyai konteks yang mempromosikan budaya etnik di Malaysia. Menurut Ridwan Sarifin 2021, beliau berpendapat bahawa media sosial menjadi bentuk komunikasi yang paling penting antara budaya. Oleh itu, secara tidak langsung ia dapat menunjukkan kepelbagaian budaya daripada pelbagai kaum di Malaysia di serata dunia. Pernyataan ini juga telah disokong oleh Natasha Edina 2020. Isu yang kedua bagi objektif kedua kajian kami ialah media sosial meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan responden. Esra Awani pada 6 November 2019 telah mengeluarkan petikan akhbar di mana aplikasi YouTube telah dimanfaatkan untuk menunjukkan keindahan di Malaysia. Sebagai contoh, Fikri Zamri merupakan pengguna aplikasi YouTube yang aktif berkongsi video-video pengalamannya ke tempat-tempat menarik di Malaysia. Dan pada kajian kami juga menyokong perkara ini di mana 28 orang responden menyukai kandungan media sosial yang bertemakan cinta akan negara, manakala 25 orang responden berpuas hati dengan kandungan media sosial. Selain itu, Kementerian Pelancongan Malaysia juga telah melancarkan program Tourism Influencer Key Opinion Leaders untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dengan cara mendekati pengguna media sosial tempatan yang berpengaruh. Solusi kami yang pertama sebagai pelajar undang-undang ialah kami akan mempromosikan iklan aktiviti-aktiviti berkaitan patriotisme di laman sosial peribadi kami dengan membuat poster festival kebudayaan yang menunjukkan pelbagai etnik di Malaysia dan poster mengenai sambutan kemerdekaan serta berkongsi tentang berita terkini mengenai politik negara di media sosial peribadi kami. Hal ini dapat membantu rakan kenalan kami di media sosial mengetahui dan peka tentang isu semasa dalam negara. Secara tidak langsung dapat tingkatkan minat mereka untuk menyertai aktiviti kemerdekaan dan kebudayaan melalui media sosial mereka. Seterusnya, solusi bagi objektif kedua kami ialah kami sebagai pelajar undang-undang akan mengambil tindakan terhadap maklumat yang negatif dengan cara menyekat akaun media sosial tersebut atau melaporkan kepada syarikat media sosial supaya menghapuskan akaun tersebut kerana ianya telah mengganggu ketenteraman pengguna. Ini dapat membuktikan keprihatinan kami terhadap mesej-mesej yang akan mencemarkan nama Malaysia. Setelah melakukan kerja lapangan terhadap kajian yang dilakukan, terdapat beberapa refleksi yang dapat kita ulas, iaitu mempelajari bagaimana cara untuk berhubung dengan komuniti ketika melakukan kajian lapangan. Selain itu, dapat kami ketahui bahawa sesetengah komuniti yang ditemui telah tahu akan peranan mereka. Akhir sekali, kami mengetahui sepenuhnya bahawa komuniti Gong Pak Jin menggunakan sosial media dalam kehidupan seharian. Setelah diteliti hasil dapatan kajian, kita boleh menyimpulkan bahawa sememangnya media sosial ini mampu meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Tidak kurang daripada itu, kajian ini juga mendapat bahawa kandungan media sosial yang menunjukkan pencapaian budaya antara masyarakat majmuk menjadi tunjang kepada pengukuhan semangat patriotik rakyat Malaysia. Lantaran daripada itu, seharusnya sebagai rakyat Malaysia, kita perlu untuk memanfaatkan media sosial bagi menjadi wadah penyatuan nasional agar semangat patriotik ini tidak akan sesekali pudar.